Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dan sahabat-sahabat yang hadir hari ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat meneruskan kuliah mingguan kita. Walaupun sepatutnya hari ini Ustazah mingguan kita ada urusan yang tak dapat dielakkan. Dan Alhamdulillah dapatlah kontak Ustaz Afwan yang dapat meluangkan masa untuk kita lah pada malam ini. Ustaz pun terkejut, kita pun terkejut, semua terkejut. Tapi Alhamdulillah pukul 8 sharp kita mula. So Alhamdulillah hari ini saya perkenalkan dulu. Sebelum tu saya nak mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat baru dalam kumpulan sahabat Mihrab 4 pagi ni, MC4AM. Kita ada ramai sahabat-sahabat yang baru join grup kita. So semoga sama-sama lah kita ambil manfaat, sama-sama belajar mentadabbur Al-Quran, memahami banyak ilmu yang Allah izinkan untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Jadi kalau ada lagi sahabat-sahabat yang tak dapat masuk, minta tolong sharekan link. Jadi saya terlebih dahulu saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz yang bersama kita, Ustaz Afwan Cik Mansur. Beliau telah pun bersama dengan kita pada, kalau kita masih ingat, kuliah bulan pertama kita, kuliah yang pertama kita adakan, kuliah bulanan 1.0. Beliau telah bersama kita, tak silap saya tajuk ketika itu Allah ingin kita senyum. Dan selepas tu Ustaz pun terkenal dengan nama Ustaz Semut. Sampai ke hari ini bila tengok muka je orang mesti ingat Ustaz Semut. So Alhamdulillah hari ini Ustaz bersama dengan kita. Ustaz adalah pembimbing kisah Al-Quran dan pensyarah daripada College Universiti Islam Perlis. Beliau banyak melakukan dakwahnya di dalam negeri dan luar negara. Sebelum ini saya pun dah terlupa, maaf Ustaz punya CV sebelum ni. Tapi macam mana, walau bagaimanapun hari ini kuliah kita amat menarik. Diberi tajuk oleh Ustaz sendiri, Jasa Ibu dan Kakak kepada Nabi Musa AS dalam dakwah, suatu ibrah. Jadi saya jemput Ustaz untuk memulakan majlis kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu jelas ke suara saya? Jelas Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa man walah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih pada Puan Dr. Marina, seterusnya semua-semua kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah. Tak ada ayah. Adakah kaum ni, kaum Adam adakah? Ustaz, hari ini sepatutnya kuliah mingguan. Yang mingguan ni memang semua kaum Hawa. Baik. Baik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesempatan buat kali yang kedua untuk kita meneruskan siri tadabbur, bersama dengan Ustazah. Sebelum ni pun tadabbur ke macam mana? Tadabbur juga. Setiap minggu kita tadabbur Quran. Okey, baik. Baik, kali ini insya-Allah kita cuba untuk melihat ayat Allah Subhanahu Wa Taala pada menceritakan tentang ibu Nabi Musa alaihissalam dan kakak Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa alaihissalam dan kakak Nabi Musa alaihissalam. Perasan ataupun tidak, dalam Al-Quran nama-nama tidak di-highlightkan di dalam Al-Quran. Apabila menyebut nama ibu Nabi Musa, maka disebut Ummi Musa. Apabila disebut nama isteri Fir'aun, tidak disebut Asiyah. Dalam Quran hanya sebut Imra'atu Fir'aun. Begitu juga apabila menceritakan tentang kakak Nabi Musa alaihissalam, hanya menceritakan ukhtu Musa, iaitu kakak kepada Musa. Tidak diceritakan siapakah namanya,
Begitu juga dalam dalam Al-Quran, apabila kita membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka amat sedikit ataupun hampir pasti tidak ada disebut nama watak yang nama sebenar. Watak nama sebenar tidak disebut dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran manhajnya, metod Al-Quran nak sampaikan kepada kita bukan ditujukan kepada nama, tetapi ditujukan ataupun menjadi fokus Al-Quran adalah karakter yang dibawa oleh seseorang, supaya kita boleh mengambil ibrah the karakter, tidak terkesan dengan mana-mana nama. Baik. Kakak-kakak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, insya-Allah untuk kali ini saya share screen, boleh kan? Saya share ayat Al-Quran yang akan kita tengok sama-sama, insya-Allah. Baik. Jelas tak dekat situ? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas. Kisah ibu Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quran, Allah datangkan pada 2 surah. Iaitu yang pertama pada surah yang ke-20, iaitu surah Taha. Surah Taha bermula pada ayat 38, kalau tak salah saya, sampai ayat 41. Kemudian didatangkan di dalam surah ini yang kita tengok ini, surah yang ke-28 yang nama dia Suratul Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Dan apabila kita buka surah Al-Qasas, kita akan nampak cerita banyak berkaitan ataupun banyak menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Di antara yang terbanyak adalah kisah Musa adalah di dalam surah Al-Qasas. Baik, cumanya pada malam ini kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelitkan kisah ibu Nabi Musa alaihi salam dalam menceritakan kisah Musa. Dalam menceritakan kisah Musa, sebenarnya Allah Taala nak menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam, tetapi Allah Taala selitkan dengan begitu indah sekali menceritakan bagaimana ibu dan bagaimana kakak Nabi Musa alaihi salam begitu orang kata berperanan yang sangat penting kepada Musa alaihi salam untuk menjadi sebagaimana Musa alaihi salam menjadi nabi. Yang mana sebelum tu Allah Subhanahu taala ingatkan kepada Nabi Musa alaihi salam berkenaan dengan jasa-jasa yang telah ditaburkan oleh mereka kepada Musa alaihi salam. Baik, kalau melihat kepada kisah ibu Nabi Musa alaihi salam ini, Allah Subhanahu taala telah mengingatkan kepada Musa. Maksud dia, asalnya Nabi Musa tak tahu pun cerita tentang bagaimana peranan ibu dia ketika mana dia masih dalam keadaan bayi. Ibu dia tak cerita kepada dia, kakak dia tak cerita kepada dia, Allah sendiri cerita kepada dia. Maksud dia, Allah cerita kepada Nabi Musa AS apa jasa ibu dia kepada dia, apa jasa kakak dia kepada dia. Kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan teaser yang pertama dalam surah yang ke-20, surah Taha ayat 37, tak ada dalam ni, saya hanya sebut saja. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى. Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Musa alaihi salam. Apa yang Allah Taala katakan kepada Musa alaihi salam? Sesungguhnya kami telah pun mengurniakan kepada kamu wahai Musa macam-macam nikmat yang sebelum ni yang kamu dah terima, yang sebelum ni kamu tak tahu. Ni aku nak cerita kepada kamu, kamu sebelum kamu menjadi nabi ni, semenjak kamu dilahirkan, kamu ni diberikan nikmat yang begitu banyak wahai Musa. Di antaranya kami berikan nikmat id auhayna ila ummika ma yuha. Kami telah mengilhamkan kepada ibu kamu dengan memberitahu kepada ibu kamu, aniqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yammi falyulqihi al-yammu bis-sahil ya'khudhuhu 'uduwwun li wa 'uduwwun lahu wa alqaitu 'alayka mahabbatan minni wa litusli'a 'ala 'aini.
Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada ibu Nabi Musa, apa yang Allah Taala arahkan? Wahai ibu Musa, iqdhifihi fit tabut. Kamu campakkan Musa ke dalam tabut. Tabut ni di kalangan para ulama, di antaranya Al-Imam At-Tabari meriwayatkan tabut ni adalah sebuah kotak. Maksud dia Allah arahkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, sila letakkan Musa dalam kotak. Dalam kotak. Yang mana kotak tersebut campakkan ke dalam Yammi. Yammi ni adalah laut kecil. Laut kecil yang dimaksudkan ialah sungai Nil yang besar itu. Falyuqihi al-yammu bis-sahil. Nanti Allah Taala dah bagi tahu kepada ibu Nabi Musa, nanti akan sampai kotak tersebut akan sampai ke pesisiran pantai ataupun akan terdampar dekat satu tempat, akan terdampar dekat satu pesisiran, yang mana yang akan ambil dia, yang akan kutip Musa ni, anak kamu ni, udulli wa udullah. Yang akan kutip dia adalah musuh aku dan musuh dia. Siapa? Firaun. Allah Taala bagi tahu siap-siap dah kepada ibu Nabi Musa in advance. Aku bagi tahu kat kamu, nanti yang akan kutip dia musuh aku dan juga musuh dia, yang bakal menjadi musuh dia. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusmi'a ala 'aini. Dan aku telah tanamkan rasa kasih sayang, perasaan sayang orang terhadap kamu, wahai Musa, dan supaya engkau dibela dan dipelihara di bawah penguasaan aku. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu kita katakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri kepada Musa alaihi salam berkenaan dengan jasa ibu Musa alaihi salam setelah mana Musa pada waktu ni dah jadi nabi dah. Baik. Para ulama menyatakan para nabi diangkat menjadi nabi ketika mana para nabi berusia 40 tahun. 40 tahun adalah usia yang matang dan usia yang selayaknya diangkat untuk menjadi para nabi dan para rasul. Bayangkan kalaulah ketika mana waktu ni Musa dah berusia 40 lebih, Allah Ta'ala menceritakan semula kepada Musa, kamu pernah diberikan satu nikmat yang sebelum tu kamu dikurniakan pelbagai nikmat kepada kamu, wahai Musa. Ni aku nak cerita semula kepada kamu. Kamu diberikan nikmat oleh Allah ketika mana sejak kamu di dalam orang kata sejak kamu dilahirkan, keluar pada rahim ibu kamu, kamu telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila kita baca ayat tadi itu adalah surah Taha. Tadi itu adalah surah Taha. Kita baca bermula ayat 37 sampai ayat 39. Baik. Sekarang ni kita nak masuk sikit dalam surah Al-Qasas ini, bagaimana ibu Nabi Musa alaihissalam diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat nombor 7 ni? Baik, yang saya share ni. Baik, kita tengok sama-sama. Allah Subhanahu wa taala kata, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Kata Allah kepada ibu Nabi Musa. Allah Ta'ala menggunakan perkataan wa auhayna ila ummi Musa. Kami telah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa. Baik, wahyu digunakan pada ayat ini, dan wahyu juga digunakan pada ayat yang lain selain pada para nabi. Wa auhayna ilan nahli. Allah Ta'ala kata kami telah mewahyukan kepada nahl, kepada lebah. Apa maksud wahyu kat sini? Maksud wahyu kat sini adalah ilham.
kami telah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihi salam untuk apa? Yang pertama, Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa. Baik. Bila kata mewahyukan, bila kata mengilhamkan, bagaimana bentuk ilham ni? Kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ilham ini adalah dalam bentuk kata-kata yang Allah luncurkan ilham pada hati Nabi Musa, ilham pada ibu Nabi Musa AS dalam bentuk gerak hati. Nah, dalam bentuk gerak hati. Kepada ibu Nabi Musa, yang pertama apa dia? An ardi'i. Baik, tadi saya kata Al-Imam At-Tabari. Nah, kata Al-Imam At-Tabari. Begitupun ada di kalangan ulama lain khilaf, ada yang menyatakan bahawa ibu Nabi Musa AS dihantar kepada dia malaikat Jibril AS. Cuma malaikat Jibril tak menurunkan wahyu seperti mana para nabi, tetapi seperti mana yang diturunkan kepada Maryam, begitu juga yang diturunkan kepada ibu Nabi Musa AS. Pun begitu, yang penting ibu Nabi Musa bukanlah seorang nabi, sebab nabi adalah mustahil di kalangan wanita, seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan bahawa nabi mestilah di kalangan para lelaki, minaz zakari, nah, di kalangan para lelaki. Bahawa dekat sini kita dapat tahu bahawa ibu Nabi Musa AS direct diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, apa arahan Allah kepada ibu Nabi Musa? An ardi'i, supaya menyusukan Musa AS. Baik, kita kena fahami kes yang berlaku pada waktu tersebut. Kita tahu Nabi Musa dilahirkan, emaknya adalah seorang wanita Bani Israel. Nah, wanita Bani Israel. Dalam riwayat Israiliyat menyebut nama dia ada banyak. Di antaranya nama yang paling popular ialah Yukabat. Nama Yukabat. Kan? Kalau kita orang Melayu ni dengar pelik ni nama Yukabat. Nama macam mana? Di kalangan Bani Israel. Baik. Dan bapa Nabi Musa AS bernama Imran, Musa bin Imran. Juga seorang lelaki yang beriman di kalangan Bani Israel. Emak dia beriman, ayah dia beriman. Dan Nabi Musa AS adalah di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu Nabi Musa melahirkan Musa, Allah Ta'ala pilih sejak daripada azali lagi bahawa Musa akan diangkat menjadi Nabi. Cumanya aturan Allah cerita kepada kita bagaimana qada dan qadar, takdir yang Allah jalankan kepada Musa AS. Yang pertama, Allah bagi tahu an ardi'i kepada ibu dia. Kamu apabila Musa ni, baby ni lahir, kamu kena menyusukan dia. Itu arahan yang pertama. Seperti mana yang kata tadi, kita kena tahu environment yang berlaku yang ada pada waktu tersebut. Ketika mana Musa dilahirkan, telah digazetkan satu arahan, satu perkeliling daripada Firaun. Kalau ikutkan waktu tu Ramses III, kan, Ramses III, dia keluarkan apa? Dia keluarkan arahan yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Saya tak ingat ayat mana. Allah Taala kata apa? Yastahyuna nisa'akum yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Allah Taala kata bagaimana Allah Taala menceritakan permulaan kisah ni berlaku apabila Firaun dia mengeluarkan perkeliling. Siapa yang melahirkan anak lelaki, maka mestilah dibunuh anak lelaki tersebut. Yuzabbih, disembelih hidup-hidup, bunuh terus, tak boleh biar mati. Tak boleh biar hidup. Pastikan anak-anak yang dilahirkan, anak lelaki yang dilahirkan di kalangan Bani Israel dibunuh hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Anak perempuan tak apa, anak perempuan biar je hidup. Baik. Kenapa boleh jadi macam tu? Nah, kenapa Firaun mengeluarkan perkeliling macam tu? Maka kita kena melihat di dalam hadis Nabi SAW, dalam satu hadis oleh Imam Ahmad, apabila menceritakan kepada kita bagaimana Musa AS, bagaimana Firaun dia dapat mimpi. Nah, Firaun dia dapat mimpi. Waktu tersebut obses. Raja-raja ni obses. Orang-orang pembesar ni obses dengan mimpi. Dan mimpi tersebut mengganggu dia. Dan mimpi ni bukan sekali mimpi, banyak kali mimpi.
Kalau kita tengok cerita cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ada raja yang bermimpi, padahal raja tersebut bermimpi bukan raja tersebut seorang Muslim. Raja tersebut tidak beriman, tetapi mimpi dia menjadi gangguan kepada dia. Dia bukan mimpi sekali, dia mimpi banyak kali. Begitu juga dengan Firaun, dia mimpi banyak kali, mimpi yang serupa. Apa mimpi Firaun? Firaun telah bermimpi bahawa ada keluar satu api daripada Baitul Maqdis. Keluar api daripada Baitul Maqdis, yang mana api tersebut membakar semua yang ada di Baitul Maqdis kecuali rumah-rumah di kalangan Bani Israel. Kemudian api tersebut merebak sehingga datang sampai ke Mesir. Kalau kita bayangkan sekarang ke Kahirah, semua api tersebut bermula daripada Baitul Maqdis, membakar keseluruhan bumi pada waktu tersebut sampailah ke Kahirah. Kahirah terbakar kecuali rumah-rumah Bani Israel. Maka mimpi ini mengganggu sangat Firaun, menyebabkan Firaun dia bertanyakan kepada pendeta-pendeta dia, penasihat-penasihat dia. Maka penasihat dia semua memberikan orang kata takwil kepada mimpi, tafsiran kepada mimpi tersebut adalah Firaun bakal bermusuh dengan seorang anak lelaki ataupun dengan seorang lelaki yang bakal dilahirkan di kalangan Bani Israel, yang akan memerintah ataupun yang akan mengalahkan Firaun. Dan sebab apa di kalangan Bani Israel? Sebab rumah Bani Israel saja yang selamat. Rumah selain Bani Israel tidak selamat, termasuk Firaun akan dibakar. Maksud dia tak selamat. Baik, daripada mimpi tersebut, maka Firaun telah mengeluarkan pekeliling untuk membunuh bakal musuh dia. Kan keluar tadi mimpi tersebut ditafsirkan bahawa akan ada bakal di kalangan Bani Israel lelaki yang akan menjadi musuh dia pada waktu yang akan datang dan dia akan dikalahkan. Maka oleh kerana dia takut sangat-sangat, maka dia telah mengeluarkan arahan untuk membunuh bakal musuh dia. Maksud dia bakal musuh dia ni tak boleh membesar. Daripada kecil kita bunuh dia. Maksud dia lemah betul Firaun ni. Firaun tak berani untuk menghadapi kekalahan. Firaun tak berani untuk menghadapi pada waktu yang akan datang. Kalau budak-budak tengok cerita tengok cerita Harry Potter, kan? Harry Potter, Voldemort, kan? Dia takut dengan Harry Potter. Dia nak bunuh Harry Potter sejak pada kecil. Saya tak tahu, mungkin perempuan tengok cerita tu. Saya memang tengok. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang terjadi kepada Firaun. Maka pekeliling telah dikeluarkan. Firaun pemerintah Mesir pada waktu itu. Ingat Mesir disebut dalam Quran sebanyak 4 ataupun 5 kali. Saya tak ingat. Kenapa Mesir disebut dalam Quran? Di antaranya para ulama menyatakan kerana Mesir ini adalah satu negara yang cukup maju berbanding negara sekitar dia dan negara lain. Dia mempunyai civilization, dia dah civilized berbanding negara-negara sekeliling. Sangat ketahadapan. So bila sebut Mesir, negara yang besar, kuasa besar, maka kita membayangkan bahawa bila sebut negara Mesir, negara yang besar, civilized, negara yang civilized, rakyat yang civilized, maka kita membayangkan bahawa negara ini berbeza dengan negara yang lain. Mungkin kita boleh bandingkan negara kita dengan negara Jepun. Mungkin kita boleh membandingkan negara Bangladesh dengan negara Germany. Berbeza. Kan? Bila berbeza, segalanya berbeza. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka apabila terjadinya perkara tersebut, maka Firaun menggunakan segenap kuasa dia dengan semaksimum mungkin, menggunakan kekuatan kerajaan yang dia ada, kementerian yang dia kuasai, untuk apa? Untuk digunakan sepenuhnya untuk menjejaki setiap rumah yang ada di Mesir pada waktu itu di kalangan Bani Israel. Tak ada satu pun rumah yang terlepas. Semuanya di bawah penguasaan mereka. Dia arahkan semua untuk pergi cari. Dia arahkan semua untuk cari anak lelaki ni ada ke tak setiap rumah tersebut. So tak ada satu rumah pun yang terlepas. Tak ada satu rumah pun yang terlepas. Termasuk rumah ibu Nabi Musa alaihissalam. Baik.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Sebab itu apabila Musa dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala dah aturkan bahawa Musa ini bakal menjadi musuh kepada Firaun. Sebab itu kita baca tadi, ibu Nabi Musa dah diberitahu oleh awal-awal oleh Allah bahawa Musa AS ni akan menjadi Firaun ni menjadi apa? Aduwwul li wa aduwwul lah. Dia musuh aku, kata Allah, Firaun ni, dan dia adalah musuh kepada dia, kepada Musa, bakal musuh dia. Baik. Sebab itu Allah Subhanahu taala kata apa kepada ibu Nabi Musa, kamu lemparkan Musa ke dalam sungai Nil. Baik. Kita kembali kepada ayat yang ketujuh ni dalam surah Al-Qasas. Dia seolah-olah ulang, tetapi tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Nah, cuma Al-Quran ni dia repeat balik perkataan-perkataan tertentu untuk menceritakan keagungan, menceritakan kepentingan ayat tersebut, nak memberitahu kepada kita akan apa yang berlaku kepada Musa. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa? Kami mewahyukan kepada ibu Nabi Musa, yang pertama arahan, tadi saya kata apa? An ardi'i, menyusukan. Itu arahan yang pertama. Yang kedua, Allah bagi tahu dekat ibu Nabi Musa, apabila kamu takut wahai Yukabat. Saya namakan Yukabat lah. Tapi kalau kita tak namakan lagi bagus, sebab Quran tak namakan. Apabila kamu wahai ibu Musa, kamu rasa takut di atas keselamatan anak kamu, alaihi fa'alqihi fil yammi, maka kata Allah, kamu lemparkan. Allah guna perkataan apa? Lempar. Fa'alqihi maksudnya lempar. Lemparkan Musa ini ke dalam al-yammi. Yammi ni laut. Yammi ni laut. Cuma saya semalam kebetulan saya baca tafsir Al-Alusi. Nama tafsir tu Ruhul Ma'ani. Saya sempat tengok sekejap je. Dia kata Al-Yammi ni ialah laut, tetapi sebab apa disebut laut walaupun sungai ni sungai Nil? Dia kata sungai ni tetapi disebut Al-Yammi. Al-Yammi ni laut yang air dia tak banyak tetapi dipanggil laut. Tetapi apabila kita tengok kisah Musa AS ni, dia dilemparkan ke dalam sungai Nil. Sebab apa sungai Nil disebut laut, sedangkan laut ni lain, sungai ni lain? Maka Al-Alusi dia kata apa? Al-Yammi ni merujuk kepada air, walaupun air itu air sungai, tetapi ianya bercampur dengan air laut di Mesir pada waktu itu. Sebab dia adalah satu sungai yang sangat besar, dan sungai ni ada kawasan yang air masin, ada kawasan yang air tawar. Dan Al-Yammi ni gambaran kepada air masin. Oh, saya pun baru tahu. Baik, itu yang diberikan oleh Al-Alusi. Al-Alusi apa kata Allah? Allah kata campakkan dia ke dalam laut. Baik, sebelum tu kita baca dah. Sebelum campak dalam laut, letak dalam tabut. Tabut letak dalam satu bekas yang diperbuat daripada kayu. Diperbuat daripada kayu, kata Al-Imam At-Tabari. Letak Musa dalam tu, Allah Ta'ala kata apa? Fa'alqihi, lemparkan dia. Sebab apa Allah Ta'ala sebut lempar? Sebab apa Allah tak sebut letakkan dia? Kan? Letakkan dia. Tapi Allah Ta'ala sebut lempar. Al-qain memang maksud dia lempar. Lempar ni sebab apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada ibu Nabi Musa, apabila kamu letak Musa, seolah-olah kamu lemparkan dia. Kamu jangan ambil tahu dah pasal dia. Serahkan dia kepada aku. Jauhkan diri kamu daripada dia. Jauhkan jauh-jauh. Bila kita lempar ni, maksudnya lempar ni, gambaran kepada lempar ni maksudnya kita tak nak tengok dia. Lempar jauh-jauh. Kan? Itulah gambaran Allah Ta'ala bagi tahu kepada ibu Nabi Musa. Lemparkan Musa. Kamu letak Musa jauh-jauh. Kamu jangan tengok. Jangan ambil tahu dah lepas dia tu. Baik. Itu arahan yang kedua. Arahan kedua apa? Letak dalam perigi. Letak dalam sungai Nil. Saya letak dalam perigi tu banyak kali lah. Teringat cerita Nabi Yusuf. Baik. Kemudian arahan yang ketiga. Kata Allah, arahan ketiga ni saya konkludkan dua sekali. Allah kata, don't.
Don't apa? La takhafi. Don't be afraid. Wala tahzani. Don't be sad. Jangan kamu takut. Jangan kamu sedih. Siapa tak sedih? Siapa tak takut? Yang pertama takut dah. Takut keselamatan Yusuf. Keselamatan Musa. La ilaha illallah. Keselamatan Musa alaihissalam, dia ibu kot. Buang, letak, diarahkan letak dalam kotak, letak dalam sungai. Ibu mana tak takut? Kan? Takut keselamatan anak dia. Tapi itu arahan Allah. La takhafi. Allah Ta'ala kata apa? Jangan risau, jangan takut. Wala tahzani. Jangan kamu sedih. Ibu mana tak sedih? Lahir-lahir anak, Allah Ta'ala suruh susukan sekejap je, tak boleh biar lama. Sebab takut dengar saja Musa AS menangis, orang akan dapat detect baby mana tak menangis. Kan? Nak tahan terus mana, tak nak bagi baby menangis. Sudah pasti baby akan sampai masa dia akan menangis. Maka dia kata apa? Wala tahzani. Jangan kamu sedih. So itu arahan yang ketiga. Jangan. Tadi do. Yang pertama do apa dia? Susu kan. Yang kedua do lagi. Lemparkan dalam sungai. Sungai Nil. Yang ketiga don't. Jangan apa? Jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Allah Ta'ala kata apa? Dekat ibu Nabi Musa alaihissalam. Inna radduhu ilaik. Sesungguhnya. Sebab tu di kalangan para ulama, dia membincangkan. Allah Ta'ala guna perkataan, inna, sesungguhnya kami pasti. Allah Ta'ala bagi jaminan, kami pasti. Radduhu. Kembalikan dia. Kembalikan dia ni dengan keadaan radduhu. Bukan senang, mengambil masa, kan? Ia adalah satu perjalanan. Radu, seolah-olah ia macam mana? Apabila, sebab tu Quran ni, ayat Quran adalah ayat yang sangat miracle. Penggunaan tu radu, seolah-olah nak beritahu cerita ni panjang ni, gitu. No? Waja'iluhu minal mursalin. Allah Ta'ala kata apa? Kami akan kembalikan dia kepada kamu. Wahai ibu Musa. Dan Allah Ta'ala last sekali Allah Ta'ala kata apa dekat ibu Nabi Musa? Allah Ta'ala kata waja'iluhu minal mursalin. Allah Ta'ala kata kami akan kembalikan dia, bukan dekat kami kembalikan dia, kami akan jadikan dia di kalangan para rasul. Waktu tu Musa alaihissalam duduk dalam orang kata dalam buai dia lagi, dalam pangkuan ibu Musa. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah kepada ibu Nabi Musa, ni anak kamu yang baby ni, nanti dia ni bakal seorang rasul. Maksud dia apa dia? Dia ni akan hidup. Dia ni takkan mati. Sehinggalah dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sehinggalah dia diberikan tugas seorang Rasul. Sehinggalah dia menghabiskan tugas dia seorang Rasul. Barulah dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah dia dimatikan oleh Allah. Maksud dia, jangan risau wahai ibu Musa. Jangan kamu takut. Sebab dia ni Rasul. Aku akan jaga dia. Dia takkan mati ibunya. Aku menjamin keselamatan diri dia. Menjamin keamanan untuk dia. Baik. Tengok kita tengok pada ayat yang ke-8. Faltaqatahu alu fir'aun liyakunu lahum aduwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Rupa-rupanya Nabi Musa alaihissalam dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Bila kata ahli Fir'aun, orang-orang Fir'aun, orang yang berada di istana Fir'aun tu, nampak Musa AS dalam tabut tadi, dalam kotak tadi, mereka kutip dia. Kesudahan dia, Allah kata, dia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Allah Ta'ala beritahu awal yang mana nanti mereka akan duka cita dengan Musa ni, dan mereka akan sedih. Sebab apa? Sebab dia akan menjadi musuh utama kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan orang-orang
adalah golongan yang bersalah. Baik. Kita tak fokus cerita tentang Firaun lah. Kita hanya nak bagi tahu hari ni tentang ibu Nabi Musa. Kita pun tak nak cerita tentang wanita yang ketiga Asiah. Sebab fokus kita nak cerita kepada ibu Nabi Musa. Baik, kita tengok ibu Nabi Musa sekarang ni, Nabi Musa bersama dengan dia ataupun tidak? Tak. Nabi Musa sekarang berada di istana Firaun. Nabi Musa sekarang ada di istana Firaun. Kita tengok bagaimana ibu Nabi Musa, perasaan dia. Allah dah bagi tahu dah kepada dia bahawa Musa bakal menjadi rasul. Musa bakal menjadi nabi. Musa kami bakal kembalikan dia ke tangan kamu wahai ibu Musa. Tapi kita tengok apa perasaan ibu Musa. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan sepeninggalannya, ketika mana Musa AS tak ada, maka hati ibu Nabi Musa ni menjadi kosong. Farigha. Kosong ni apa maksud dia? Kosong ni tak boleh nak fikir. Farigha ni tak ada benda yang difikirkan kecuali hanya teringat anak dia Musa. Hanya teringat Musa saja. In kadat litubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ibu Musa ni nyaris-nyaris, kadat, hampir-hampir, litubdi bihi, hampir-hampir dia nak, seolah-olah Allah Ta'ala nak cerita hampir-hampir ibu Musa ni tak boleh nak sabar dah. Dia nak pergi selamatkan anak dia dekat istana Firaun tu. Litubdi bihi. Dia nak bagi tahu, yang tu anak aku. Dia nak bagi tahu dah. Laula arrabatna ala qalbiha. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Nasib baik kami telah pegang hati dia, kuatkan hati dia. Kami tenteramkan hati dia, kami tenangkan hati dia. Ala qalbiha litakuna minal mu'minin, supaya dia di kalangan orang yang percaya bahawa apa yang kami bagi tahu in advance kepada dia kena pegang dengan kata-kata kami. Dia kena percaya kepada janji-janji kami. Maksud dia, Allah Ta'ala dah bagi dah ketenangan kepada ibu Nabi Musa AS. Tak boleh tenang. Sebab apa? Anak dia secara fizikalnya berada di rumah musuh mereka. Musuh Allah, iaitu Firaun. Dan mereka dah tahu, ibu dia dah tahu dah, Firaun memang nak bunuh anak Bani Israel. Pergi dapat dekat Firaun pula. Anak aku ni boleh ke tak kan? Anak aku ni akan selamat ke tak? Baik. Maksud dia, dalam hati ibu dia, lagi teruk ni. Kan? Tak tenang hati ibu dia. Baik. So, kita tengok betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita kepada kita. Ibu Nabi Musa AS ni sangat berjasa kepada Musa AS. Ketika mana Allah Ta'ala ceritakan ini kepada Nabi Musa, ibu Nabi Musa adalah tidak ada di hadapan Musa. Ada sebahagian besar kata ulama waktu ni ibu dia dah meninggal. Ibu dia dah tak ada dah. Ketika mana Allah menceritakan semula kepada Musa AS kisah tentang ibu dia, ibu dah sudah tiada, sudah meninggal. Seolah-olah Allah Ta'ala nak suruh Musa ni ingatkan kembali. Kamu kena ingat jasa-jasa orang terdahulu. Kamu kena ingat jasa yang terbesar yang telah menyebabkan sebagaimana kamu pada hari ini, kamu menjadi Nabi, kamu selamat adalah kerana hasil usaha daripada ibu kamu dengan penuh kasih sayang yang diberikan kepada kamu. Jangan kamu pandang enteng. Kamu kena melihat, kena tengok balik Back to the Future. Tengok balik history kamu yang lama. Jangan kamu lupa daratan, jangan kamu lupa diri. Kamu kalau kamu hebat ke mana sekalipun, kamu kena ingat kehebatan kamu itu tidak akan menjadi hebat sekiranya tidak ada orang yang membantu kamu. Manusia ni tak ada orang yang boleh hidup sendirian. Manusia ni sentiasa kena ada bantuan. Dan bantuan tersebut adalah di antaranya adalah sebab musababnya Allah Subhanahu Taala telah menghantar ibu kamu. Dan Allah telah menghantar orang yang kedua dalam ni yang kita nak cerita,
Allah menghantar kakak kamu. Nak kata ibu Nabi Musa AS ni adalah ibu yang bukan sekadar serah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ibu Nabi Musa AS ni adalah seorang yang bijak. Dia bagi arahan kepada kakak Nabi Musa AS. Baik, pada ayat yang ke-11 kita tengok di sini diselitkan cerita kakak Nabi Musa. Dalam cerita ni kakak Nabi Musa cerita sikit saja, tapi gambaran kepada kita kakak dia adalah seorang yang sangat hebat. Bagaimana Allah Taala cerita dalam ayat yang sebelah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalat li ukhtihi qussi فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Kata ibu Nabi Musa, ibu dia kata kepada kakak dia. Nah, kata kepada kakak. Wa qalat, berkata ibu Musa li ukhtihi, kepada kakak dia. Qussi. Qussi ni kalau ingin tengok terjemahan dalam ni, pergilah mencari khabar berita, kan? Nah, tapi kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab mu'jam, kita panggil ma'ajim dalam bahasa Arab, qussi maksud dia apa dia? Sila jejaki dia, kamu kena jejak dia. Maksud dia tengok kesan-kesan peninggalan Musa. Maksud dia dekat mana Musa, kita kena tengok cerita ni ialah Musa diletakkan dalam tabut, diletakkan dalam kotak. Kotak yang diperbuat daripada kayu, diletakkan dalam sungai Nil. Apa yang ibu dia kata? Qussi, kamu ikut dia. Baik. Qassa yaqussu, qissatan. Kisah, kita dah baca dalam Quran kisah-kisah, kan? Dalam surah ni surah Al-Qasas. Qasas adalah plural. Kisah adalah singular. Nah, qussi daripada perkataan qussa yaqussu, qissah. Baik, apa kaitan? Baik, kisah ni bila kata satu kisah, apa maksud kisah? Kisah ni bukan sekadar bila kita melayukan kisah jadi kisah, kisah tu jadi cerita, kan? Tetapi dalam bahasa Arab adalah lebih orang kata lebih detail. Kisah bermaksud tatabbu' al-athar, kita ikut setiap jejak. Contoh dia Nabi SAW, tapak kaki dia jalan dekat padang pasir. Kalau ada sahabat-sahabat yang mencintai Nabi SAW, contoh dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meninggal di Humus, meninggal di Syria. Dia di antara orang yang ikut khutwatan bi khutwatin Nabi. Dia ikut setiap tapak kaki Nabi. Yang kata Abdullah bin Umar ni, dekat mana Nabi pijak tapak kaki kanan, dia akan cuba ikut pijak dekat mana Nabi pijak tu. Dekat mana Nabi pijak tapak kaki kiri, dia tengok dekat mana Nabi pijak tu, Nabi angkat dia nak pergi jejak dekat mana Nabi pijak tu. Yang tu Abdullah bin Umar. Maksud dia ikut macam tu, kan? Dia tatabbu' al-athar, dia ikut kesan-kesan Nabi sampai macam tu sekali. Baik, qussi, kisah, ini bukan sekadar kisah, tetapi kita melihat apa kesan kisah tersebut. Itu maksud kisah ataupun qasas. Baik, melihat secara detail. Maka kata ibu dia kepada kakak dia, qussi, wahai kakak, kepada Musa, hang ikut jejak Musa, jejak adik kamu ni. Maka tengoklah, arahan dikeluarkan oleh ibu Musa satu word je, qussi, ikutlah. Itu saja arahan daripada ibu Nabi Musa kepada kakak dia. Lepas tu, itu sajalah command dia. Kita tengok bagaimana pelaksanaan yang dilaksanakan oleh kakak Musa. Sebab tu kakak Musa dalam kisah ni sangat bijak. Fabasurat bihi an junubin. Maka kakak Musa alaihissalam, dia fabasurat, dia melihat dekat mana kotak tabut itu membawa Nabi Musa. An junubin, dia tengok daripada jauh. Baik, sebab apa dia tengok daripada jauh? Wahum la yash'urun, sebab dia tak nak orang detect dia bahawa ada sesuatu dalam kotak tu. Dia tak nak orang detect
ada something dalam kotak tu, takut orang kata suspicious. Ada apa dalam kotak tu sampai budak perempuan ni duk ikut kotak ni. Tak. Dia fabasurat bihi an junubin. Dia tak ikut rapat, dia ikut daripada jauh tapi tak terlepas. Sehingga kan wahum la yash'urun. Sehingga kan orang-orang Mesir, sehingga kan tentera-tentera Mesir, sehingga kan konco-konco Firaun la yash'urun. Ramai tak sedar apa yang diperbuat oleh kakak dia. Maksud dia, kakak dia ni hebat sampai orang tak boleh detect. Seolah-olah jadi detektif profesional. Buat kerja profesional. Orang tak tahu. Bayangkan setera-tera konco-konco Firaun, orang tak boleh detect kakak dia yang seorang perempuan ini. Buat kerja untuk memastikan Musa alaihissalam selamat. Baik. Maksud dia, itu cerita tentang kakak Musa alaihissalam. Itu cerita tentang kakak Musa alaihissalam. Okey. Habis tak cerita kakak Musa? Sekali kita masuk balik cerita tentang kakak Musa. Yang bestnya, cerita yang wajib kita tahu apabila Musa alaihissalam sampai dekat istana Firaun. Bayangkan, first tadi, apa arahan Allah kepada ibu dia? Menyusu. Kan? Maksud dia dah dapat susu tak lagi? Dia dah dapat susu. Susu siapa? Susu ibu sendiri. Kemudian baru diletakkan dalam tabut, diperjalankan dalam sungai Nil. Baik. Sekarang bila dah sampai kat sana, baby nak boleh makan apa? Takkan nak sumbat nestom dah awal-awal. Kan? Mestilah dia kena minum susu ibu. Kan? Semua banyak doktor lah ni kan. Saya salah cakap, beritahulah. Baik. Apa yang berlaku bila dah mereka tengok baby, ibu Asyah, kita tak cerita pasal Asyah lagi nah, kita cerita ibu Nabi Musa tentang kakak dia aja. So saya tak fokus pada Asyah. Nah, maka apa jadi? Asyah dah jatuh cinta kepada Musa. Jatuh cinta ni dengan kata lain, dah comelnya budak ni apa semua kan. Baik. Maka yang pertama sekali, mana-mana ibu dia akan fikir budak ni minum apalah, makan apalah kan. Maka apa yang mereka fikirkan, mesti kita kena susukan dia. Asyah tak boleh susukan dia. Dalam cerita ni Asyah tidak menyusu. Nah. Maka Asyah dia panggil siapa? Dia panggil ibu-ibu susuan. Pekerja-pekerja yang get ready untuk mesusukan anak ni. Maka dikeluarkan arahan untuk cari ibu susuan untuk menyusukan baby yang nama Musa ni. Nah. Wa harramna 'alaihi al-maradhi' min qablu. Apa jadi? Allah Subhanahu Wa Taala kan Allah kata dekat ibu Nabi Musa, serahkan kepada kami semuanya. Kamu jangan takut, kami akan kembalikan. Allah Taala aturkan apa yang tidak mampu diatur oleh manusia. Allah kata apa? Wa harramna 'alaihi al-maradhi'. Kami telah mengharamkan. Mengharamkan ni maksud dia apa? Allah dah blok ibu-ibu yang menyusukan Musa yang ada banyak susu ni, yang diberikan arahan oleh Asyah, yang diberikan arahan oleh keluarga Firaun untuk menyusukan Musa, semua Nabi Musa alaihissalam, semuanya Nabi Musa alaihissalam tak terima susu mereka. Haramna alaihi. Reject. Nabi Musa tak terima susu. Selalunya kalau budak ni, kalau lapar, kan? Lapar, dia tak kira dah. Sumbat, dia akan minum. Kan? Sumbat, dia akan minum. Tetapi dalam keadaan macam ni, Nabi Musa alaihissalam disumbat dengan beberapa ibu susuan. Yang pertama, reject. Yang kedua, dia tak terima. Yang ketiga, bagilah susu. Dia tak terima. Mulut dia tak terima, reject. Maka pada waktu tersebut menjadi masalah yang sangat besar kepada keluarga Firaun ni, kepada Asyah, sebab memikirkan keselamatan Musa alaihissalam. Tak makan apalah baby comel ni. Maka dia keluarkan arahan lagi untuk cari apa? Untuk cari ibu-ibu susuan di luar sana. Maka ini diambil kesempatan oleh kakak Nabi Musa alaihissalam. Last kali
kakak Nabi Musa AS cakap kepada pekerja-pekerja di istana Fir'aun, apa kakak dia kata? Faqalat, ayat 12, hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Hampa nak tak? Aku nak tunjukkan kepada kamu ada satu rumah tu, dalam dia ada seorang ibu yang boleh menyusukan baby ni, yang mana aku memberikan jaminan, bukan takat aku bagi jaminan, semua orang kata memang dia ni kalau dia jaga anak, dia jaga betul-betul, dan dia ikhlas menjaga anak ni, dia jaga betul-betul anak tu. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu ada satu rumah tu dia boleh menyusukan baby ni, dan ramai orang sebelum ni percaya dan dia orang yang baik. Kamu jangan risau keselamatan baby ni, nak tak aku tunjuk? Dalam keadaan tersebut, Musa dia tak nak terima susu orang lain. Apa sahaja cadangan yang diberikan, at least memikirkan apa, budak ni nak kena minum susu. Tiba-tiba datang offer dari kakak dia, hal adullukum, nak tak kamu tunjukkan? Offer, perkataan yang digunakan apa? Hal adullukum, nak tak aku tunjukkan? Itu adalah perkataan yang menyemarakkan ataupun perkataan yang menggalakkan. Apa salahnya? Seolah-olah dia macam ijab wa qabul. Tanya, nak terus. Kan? Jom kita pergi try. Maka last sekali, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faradadnahu ila ummihi kaifa taqarra 'ainuha wa la tahzana li ta'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan kami kembalikan dia, iaitu Musa, akhirnya dia kembali kepada ibu dia. Ibu Nabi Musa pergi dah dapatkan Musa dekat istana. Tadi ni Quran cerita apa? Kadat litubdi, hampir-hampir nak meletup, nak bagi tahu yang ni anak aku ni. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Radduhu ilaik. Kami akan kembalikan kepada kamu. Kamu tunggu je dekat rumah. Kali ini Allah Ta'ala bagi tahu benda yang betul. Janji Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Faradadnahu ila ummihi. Allah Ta'ala kata apa? Maka dengan cara itu kami kembalikan Musa ini kepada ibu dia. Maksud dia, ibu Nabi Musa ni tunggu kat rumah. Perlu tak pergi sampai istana nak bagi tahu yang ni anak aku? Tak. Dalam keadaan sebelumnya, ibu Nabi Musa letak Musa dalam tabut dalam keadaan takut-takut. Kan? Takut orang Mesir di kalangan orang Fir'aun dapat detect. Sekarang ni atas arahan Musa atau atas arahan Fir'aun ataupun atas arahan keluarga Fir'aun, Musa dikembalikan ke rumah dia sendiri dalam keadaan tak takut. Dalam keadaan ia adalah arahan daripada keluarga Fir'aun untuk menyusukan Musa di rumah ibu dia sendiri, yang mana tak ada seorang pun tahu kecuali ibu dia dan kakak dia. Sebab apa? Tak ada orang tahu. Jiran-jiran tahu. Jiran-jiran pun tak tahu. Sebab apa jiran-jiran pun tak tahu? Sebab memang kena sembunyikan. Sehingga kan jiran-jiran pun tak tahu. Sebab tu lepas pada masa menyusukan dia, terus buang dalam perigi. Buang dalam perigi lagi. Buang dalam Sungai Nil. Sebab tak nak orang tahu. Tahu masalah. Okey, baik. Apa jadi? Kai taqarra 'ainuha. Akhirnya ibu dia menjadi tenang, dapat melihat Yusuf. Dapat melihat Musa depan mata. Ya Allah, Yusuf dengan Musa ni dia tertukar je. Dapat melihat Musa depan mata, ibu dia menjadi tenang. Wala tahzan. Dan dia tidak berduka cita lagi. Siapa yang paling happy dalam keadaan ni? Ibu dia paling happy. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Maka dia tahulah bahawa Allah nak bagi tahu pada dia, janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Allah kembalikan dia dengan cara yang tidak disangka-sangka. Siapa sangka? Kan? Siapa sangka? وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui demikian itu. Baik. Orang Mesir pun tak tahu, kita pun kadang-kadang kita apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita pun tak sedar bahawa itu janji Allah. Allah kembalikan kepada kita benda yang kita nak, Allah bagi kita.
Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah 5 tahun lepas. Doa 5 tahun lepas yang kita berdoa tu, rupanya kita dah dapat dah 3 tahun lepas. Kita berdoa 3 tahun lepas. Rupanya benda yang kita doa nak sangat-sangat 3 tahun lepas, rupanya kita dah dapat dah tahun lepas. Kita berdoa tahun lepas. Doa sungguh-sungguh, ya Allah, aku nak sekian-sekian, aku nak anak aku sekian-sekian, aku nak suami aku sekian-sekian, aku nak anak aku jadi macam ni. Allah Ta'ala perkenankan kita dapat doa kita tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahun ni. Cumanya kita tak sedar. Sebab itu Allah Ta'ala kata, walakin aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui bahawa janji Allah itu benar. Sesungguhnya kita pun sama. Kita kadang-kadang kita pun tak tahu janji Allah itu benar. Rupa-rupanya kebenaran tu dah ada depan mata kita. Kita tak sedar. Baik, itu yang berlaku kepada Musa AS dan ibunya. Baik, ibu-ibu, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, apa yang kita boleh tengok pada hari ini yang mungkin kita tak tahu. Tengoklah. Siap-siap nah. Testing. Okey kah? Okey. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kalau kita perasan, apa yang tidak diceritakan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara direct dalam kisah ni, apa yang tuan-tuan, apa yang kakak-kakak sekalian dapat apabila sebut tentang Musa AS dikembalikan kepada ibu dia dengan cara yang tidak disangka-sangka. Janji Allah itu pasti, cumanya ada something yang luar biasa yang mana yang tidak disedari oleh kita. Dan benda ni dibincangkan di kalangan para ulama tafsir. Sesungguhnya Musa AS itu dikembalikan kepada ibu dia dengan cara yang sangat luar biasa. Apa yang luar biasanya? Baik, saya tanya ni sebab saya pun nak juga dengar, kan? Apa yang luar biasanya ya? Ke rasa okey je, tak ada apa pun, kan? Ustaz ni lebih-lebih pula. Kau macam mana? Macam mana kakak-kakak sekalian? Selalunya saya tanya, saya jawab. Okey, baik. Perasan tak? Ibu Nabi Musa AS, dia letak Nabi Musa dalam keadaan takut-takut. Akhirnya dikembalikan dalam keadaan yang sangat happy. Dikembalikan di atas arahan Fir'aun. Sebab ataupun di atas arahan keluarga Fir'aun untuk mencari ibu susuan. Baik. Agak-agaklah ibu Nabi Musa ni, Yukabat ni, dia diarahkan ke dia sendiri yang nak ke macam mana untuk menyusukan anak dia. Dia sangka tak benda tu akan berlaku? Dia pun tak sangka benda tu akan berlaku. Yang dia tak sangka lagi, yang para ulama mendedahkan ialah apa? Okey, ingatlah, apabila Asiyah dia panggil ibu-ibu susuan untuk susukan untuk susukan Musa. Ibu susuan tu dapat upah tak? Sepatutnya dapat upah. Maksud dia menggunakan duit kerajaan, kan? Waktu itulah. Baik. Maksud dia dapat peruntukan, dapat gaji apabila disusukan. Maksud dia bekerja sebagai ibu susu kepada keluarga Fir'aun. Kali ini keliling dikeluarkan, surat tawaran dikeluarkan, ibu Nabi Musa, last kali ibu Nabi Musa yang satu-satunya yang boleh menyusukan Musa, yang mana yang lain semua orang reject. Agak-agaklah ibu Nabi Musa dapat gaji tak? Dapat upah tak menyusukan Musa? Para ulama tafsir menyatakan Musa AS disusukan oleh ibunya 2 tahun, cukup 2 tahun. Sekurang-kurangnya.
Maksud dia dalam tempoh 2 tahun tu ibu Nabi Musa dapat gaji free menyusukan anak sendiri. Menyusukan anak sendiri dapat gaji free. Siapa yang bagi gaji? Bahkan musuh di masa hadapan. Bahkan musuh ialah Fir'aun. Fir'aun dia habis duit, dia bela sendiri musuh dia setiap bulan kecil. Di rumah siapa? Di rumah bukan istana, dia memang duduk kat istana, cuma di waktu kecil di rumah ibu dia, dibesarkan di rumah ibu Musa sendiri. Sebab itu kita kena ingat mungkin di sana ada mukjizat, ataupun di sana ada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa AS, dan Allah berikan kelebihan kepada ibu Nabi Musa. Sebab itu Allah arahkan yang pertama kepada ibu Nabi Musa an ardi'i, supaya ibu Nabi Musa menyusukan terlebih dahulu. Dia perkena susu, dia dah rasa susu ibu dia, dia tak mau susu orang lain dan kembali kepada ibu dia semula. Dan inilah pertembungan di antara makrullah ataupun iradatullah dan iradati Fir'aun. Kemahuan kehendak Fir'aun dan kemahuan kehendak Allah. Fir'aun nak apa? Fir'aun nak Musa ni mati daripada kecil. Allah nak Musa ni kekal hidup sehingga pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang orang panggil ataupun dalam Al-Quran kita nyatakan bahawa makrullah, kan? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, musuh Allah merancang dengan perancangan jahat, dan Allah Taala merancang, dan perancangan Allah adalah khairul makirin. Perancangan Allah adalah sebaik-baik perancangan. Baik. Maka kita melihat yang pertama kat sini begitu tabah dan hebatnya ibu Nabi Musa alaihi salam melaksanakan. Dia hanya melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Dan apabila dia melaksanakan, Allah Ta'ala memberikan janji bukan janji kosong, tetapi janji-janji yang benar-benar berlaku kepada Musa alaihi salam dan keluarga dia. Dan ibu Nabi Musa orang yang sangat, orang kata sangat kuat, kan? Kalau ibu-ibu sekalian, kalau saya pun berada di tempat ibu dia, boleh tentu kita boleh buat macam tu. Boleh tentu kita boleh buat macam tu. Yang kedua, itu watak ibu Nabi Musa AS. Yang kedua, kita tengok watak kakak dia. Watak kakak dia. Kakak Nabi Musa AS 2 ayat dia. Yang pertama, ibu dia suruh qusihi, hanya menceritakan daripada jauh, fabasurat an junubin wa hum la yash'urun. Dia hanya tengok, pantau dari jauh je dekat mana kotak tu sampai. Oh, dia last kali dia tahu kotak tu sampai. Macam mana boleh dia tahu? Dah dia tengok, oh rupanya kotak tu sampai dekat istana Fir'aun. Dan yang kedua, dia involve terus ke dalam cerita rama tu, dalam drama tu. Dia terus bagi apa? Hal adullukum. Dia terus memberikan pandangan dia. Nak tak aku tunjukkan ada satu rumah, dekat rumah tu ada satu perempuan tersebut boleh menyusukan dia dalam keadaan yang terbaik, memberikan jaminan boleh jaga dia dalam keadaan yang terbaik. Maka kecerdikan tambah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghasilkan result yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur perkara ataupun benda yang sangat-sangat sempurna di luar mata fikiran kita. Kan? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh lemparkan Nabi Musa AS, Allah Taala kata, aku yang akan jaga dia. Maka Allah Taala betul-betul jaga dia. Sebab tu sebut fa'alqihi, kamu lemparkan saja. Lempar itu adalah gambaran kepada apa? Kamu jangan ambil tahu dah pasal dia, lepas pada kamu letak dalam sungai, sebab yang tu jadi di bawah kuasa aku. Aku yang akan mengubah segalanya. Dan kita tak cerita wanita yang ketiga yang Allah ubah ialah Asiyah. Asiyah. Allah Ta'ala lemparkan apa kepada Asiyah, walaupun kita tak cerita detail, tak sebetul langsung tentang Asiyah. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala berikan kepada Asiyah satu je benda. Apa dia? Mahabbah. Rasa cinta kepada Musa. Rasa sayang kepada Musa.
Allah Ta'ala tune apa? Satu benda yang Allah Ta'ala tune yang manusia tak mampu tune, iaitu ala qalbiha. Allah Ta'ala tune hati dia. Allah Ta'ala tune hati sebagaimana Nabi SAW sangat takut hati kita sentiasa berbolak-balik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Nabi SAW sentiasa berdoa, ya Allah, Tuhan yang sentiasa membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas agama kamu, kan, dan di atas ketaatan kepada kamu. Baik, maka dekat sini nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Taala bereskan benda yang lain. Apabila Allah Taala bagi arahan kepada manusia, sobat sikitnya, yang selebihnya, yang banyaknya, selebihnya semua Allah Taala uruskan. Termasuk Allah Taala memegang benda yang tak boleh kita pegang, iaitu Allah Taala pegang hati manusia. Allah Ta'ala pegang apa? Allah Ta'ala pegang hati Asiyah je. Pegang Asiyah habis, Fir'aun habis, semua kalah. Habis semua kalah. Cumanya fokus kita pada malam ni, seperti mana yang kita bagi tahu, ialah peranan ibu Nabi Musa AS, dan begitu juga peranan kakak Nabi Musa AS, walaupun kecil, ia memberi impak yang sangat besar. Kalaulah kakak Musa itu tidak cerdik, maka dia tidak pergi ikut, dan dia tidak tahu cara yang terbaik untuk ikuti, bagaimana nak tahu selamat ke tak. Tapi hanya dengan arahan kusihi, arahan ibu dia, suruh ikut dia. Macam mana selepas dia? Ikut kakak dia lah. Rupanya kakak dia ni seorang yang bijaksana. Seorang yang bijaksana. Sehingga kan tak ada orang boleh detect bahawa itu adalah, dalam tu ada baby. Sehinggalah sampai dengan selamatnya, sampai dekat istana Fir'aun. Maka dekat sini dalam satu kitab, tajuk dia Ma'aqasasis Sabiqin, yang dikarang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala telah menghimpunkan beberapa tentera dalam tentera yang tidak disangka-sangka dalam kisah ni. Yang pertama, tentera ni adalah bibi Nabi Musa AS. Nabi Musa reject semua dalam keadaan baby, kecuali menerima susu hanya daripada ibu dia. Yang kedua, siapa yang menjadi tentera yang tersembunyi, ialah Sungai Nil. Sungai Nil menjadi tentera Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala sendiri mengarahkan aliran sungai itu akhirnya sampai tabut itu dekat mana? Sampai dekat Asiyah, sampai dekat istana Fir'aun. Dan yang ketiga, yang kata tentera Allah yang paling manusia tidak sangka-sangka, yang kita terlalu terlupa, ialah hati manusia. Hati manusia Allah Subhanahu Wa Taala pegang. Maka hati Asiyah Allah Taala pegang, habis untuk terus kerajaan Fir'aun. Hanya kerana pegang hati je. Sebab tu kita kadang-kadang rasa, subhanallah, kita rasa macam mana ya? Kita rasa macam kita tak boleh nak buat apa dah. Rupanya di sana ada satu kuasa yang sangat besar, yang kita hanya berdoa, serah kepada Allah, kita usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah Allah akan menguruskan yang terbaik untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saya rasa yang tu yang saya mampu untuk share pada malam ni. Saya serahkan kembali, pokok ada soalan dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Okey, saya padat ya hari ni. Selalu setiap kuliah padat lah. Saya rasa insyaAllah. Jadi saya buka soalan ni untuk sahabat-sahabat nak bertanya. Boleh chat ataupun boleh terus tanya Ustaz tentang kisah bonda dan juga kakak Nabi Musa. Saya rasa banyak ibrah dia Ustaz daripada Ustaz cerita tadi. Kalau ada soalan boleh teruskan tanya. Ustaz ada soalan. Ustaz, kakak Nabi Musa memang bekerja dengan Fir'aun ke? Tak. Kakak Nabi Musa tidak bekerja dengan Fir'aun. Cumanya dibayangkan kepada kita macam mana boleh kakak Musa bagi pandangan kan. Nak tak aku tunjukkan satu rumah kan. Dekat sini kita kena membayangkan pada waktu tu masalah Musa ni, baby ni, dia dah tak mau dah ibu-ibu susuan yang diberikan susu mereka pada awalnya kepada Musa, menjadikan ia menjadi masalah.
menjadikan jadi masalah. Bila jadi masalah, macam kita ni lah, bila jadi masalah, kalau keluarga kita keluarga orang kaya, keluarga besar, kan, orang yang berkenamaan, kita pun buat iklan. Saya sedang mencari ibu susuan. Kan, buat iklan dekat Facebook, buat iklan kat Instagram, buat iklan kat budak-budak sekarang, buat kat TikTok, kan. Saya memerlukan ibu susuan untuk menyusukan seorang anak ni, sekian. Maka tolong untuk cari, seolah-olah begitu. Maka diambil kesempatan oleh kakak dia, hal adullukum, nak tak aku tunjukkan kepada kamu ni ada satu rumah ni. Sekadar itu. Tidak diceritakan kepada kita tugas kakak Nabi Musa ni dia kerja dengan siapa apa semua, tak ada cerita. Tak ada cerita kepada kita. Quran memang tak cerita, dalam hadis pun tidak sebut tentang peranan ni, cuma disebut kat sini peranan kakak Nabi Musa menyelamatkan Musa sedemikian rupa sahaja. Wallahu taala alam. Ustaz, maknanya Nabi Musa berada di istana selepas 2 tahun. Nabi Musa berada di istana selepas 2 tahun, ya. Kebanyakan masa dia dihabiskan bersama dengan ibu dia. Apabila sampai 2 tahun, maka dipulangkan kepada istana. Gitu. Ustaz, Fir'aun bukan dari Bani Israel ke? Fir'aun bukan daripada Bani Israel. Fir'aun lebih tepatnya dikatakan daripada Arab Qibti. Qibti ni Arab Mesir lah, no? Gitu. Dia bangsa Qibti. Ya. Dah faham banyak lah kisah Nabi Musa. Okey, ada soalan lagi ke? Ustaz, hakikatnya Ustaz, apa yang berlaku pada ibu Nabi Musa ni? Masa Ustaz cakap tadi, cerita ni diceritakan Allah kepada Nabi Musa, apa yang jadi pada dia. Maksudnya, apa yang jadi sebagai ibrahnya, apa yang jadi pada kita lah, pada hal-hal yang semalam tu, yang hal-hal yang sebelum ini yang mungkin kita rasa mengganggu kita ke apa, sebenarnya Allah dah ada perancangan dia untuk masa depan kita. Betul kan Ustaz? Maksud dia macam tu, daripada Betul. kisah Nabi Musa ni. Betul. Yang kedua, apa yang maksudnya kita boleh melihat dari sudut pelbagai angle. Yang tu yang Dr. Marina nampak. Mungkin orang lain nampak sekian, orang ni nampak sekian. Maka kita boleh ambil angle-angle yang kita nampak. Macam saya nampak Allah Subhanahu Taala nak cerita tentang peranan seorang ibu. Jangan lupa peranan mereka, orang yang sebelum kita. Orang yang sebelum kita. Jangan kita merasa diri kita hebat. Setelah mana hebat, kamu jangan lupa orang yang mengangkat kamu daripada kamu tidak mampu untuk bercakap, kamu tidak mampu untuk melawan Fir'aun, kamu tidak mampu untuk kata apa-apa, kamu tidak mampu untuk berbicara, kamu hanya pandai minum susu je waktu tu. Iaitu ibu kamu. Ibu kamu berperanan dengan peranan yang sangat hebat untuk meneruskan kehidupan kamu. Seolah-olah begitu. So kita boleh tengok daripada pelbagai angle. Ustaz, setuju Ustaz. Ada soalan lagi kan? Ada lagi 2 minit sebelum kita tutup majlis kita. Tapi saya pun terkejut lah Ustaz, kalau Zahir di zaman tu macam mana nak lepas anak campak letak dalam kotak hanyut kan. Sebab betul, sebab tidak ada pilihan waktu tu. Kalau simpan dekat rumah, kena ingat, kalau simpan kat rumah mesti baby menangis. Baby menangis je mesti dapat detect, orang akan datang terus. Kan? So no choice, memang jalan darat tak boleh pergi, maka jalan laut saja. Sungai Nil saja. Saya rasa mungkin dah tak ada soalan, dan cerita ni pun sebab dia satu kisah dalam Al-Quran yang saya pun rasa amat menarik, sebab kita pun tak terfikir lagi cara Ustaz olah ni kan. Jadi olahan dia menunjukkan kita boleh ambil ibrah lah daripada kejadian yang berlaku pada masa lampau dalam Al-Quran sendirilah. Jadi ada soalan lagi kan? Ustaz cerita Nabi Musa disorok di tempat pendiang api. Tak betul ke? Pendiang api? Pendiang api ni macam mana ya? Saya pun Kak Zul boleh terangkan Kak Zul? Kak Zubaida, macam mana tu? Saya tak tahu, saya macam dengar masa mungkin masa kecil-kecil kot dengar masa kali pertama tentera Firaun datang tu, dia masuk dekat tempat apa, dia letak di belakang tempat yang bakar, tempat pendiang api tu. Betul tak? Tak ada lagi
Itu ya. Macam mana? Chimney. Tak kat Macam tu. chimney. Tak ada cerita tu. Alright. Okay. Baik. Ada beberapa kisah yang disampaikan kepada kita. Benda ni tak ada dalam Quran. Dan benda ni tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Tak ada orang cerita. Termasuk beberapa kisah yang rupanya asal usulnya daripada Bani Israel. Riwayat daripada Taurah dan Injil yang mereka sampaikan, yang mana kita kalau benda tu tidak bertentangan, kita boleh terima. Kalau benda tu nampak macam terlalu detail, sebab riwayat Israiliyat ni banyak pendetailan. Di antaranya kisah riwayat Israiliyat yang paling popular waktu kecil, kan? Waktu kecil ketika mana Nabi Musa AS duduk dengan Firaun, waktu tu kecil lagi. Tiba-tiba Musa AS tarik janggut Firaun. Waktu kecil, pernah dengar tak? Itu adalah riwayat Israiliyat. Cuma pandangan kita riwayat Israiliyat ni macam mana? Hadithu an Bani Israel wala haraj. Nabi SAW kata, tak apa, ambil cerita mereka, tidak ada masalah, tetapi Nabi letakkan syarat. La tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu tak boleh kata yang ni tipu, kamu tak boleh kata yang ni adalah benar. Cuma pendekatan Nabi adalah apa? Nabi kata waqulu amanna bima unzila ilaina. Tapi kita katakan bahawa kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya apa dia? Yang pertama yang kita kena pegang cerita yang paling betul Quran. Kalau Quran tak cerita, kita kena cek dua. Iaitu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi sebut, maka hadis Nabi sebut, betul lah cerita tu. Kalau hadis Nabi tak sebut, kita tawakuf dulu. Tawakuf ni maksud dia, tunggu Ustaz. Bila tengok cerita, yang ni hadis Nabi tak ada, Quran tak ada, rupanya Bani Israel. Kalau cerita Bani Israel, sekiranya cerita itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, maka kita boleh terima tak? Kita boleh terima. Tapi kita kena kata apa dah? Yang ni riwayat Israiliyat. Kita kena maklumkan bahawa kita kena kata ini adalah riwayat Israiliyat. Barulah kita bertanggungjawab terhadap apa saja cerita yang sampai kepada kita. Sampai sama zaman sekarang lah, semua cerita kita nak sampaikan tak boleh. Sebab ada cerita yang tak betul. Kan? Kalau cerita tu daripada Bani Israel, maka kita katakan bahawa cerita itu adalah Bani Israel. Cumanya manhaj Nabi kata apa? Cerita yang paling benar, apa yang sekadar Quran cerita je. Itu manhaj yang terbaik. Metod yang terbaik, Quran cerita sekadar tu. Tidak ada penambahan. Wallahualam. Okay, terima kasih. Saya rasa Ustaz, kita pun dah lebih sikit masa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Saya rasa tak ada soalan dah. Terima kasih kepada Ustaz atas kesudian hadir pada kuliah kami secara terkejut dan mengejutkan. Dan semoga sahabat-sahabat semua dapat mengambil sedikit sebanyak sebenarnya kita dapat ibrah daripada kisah ibu dan kakak Nabi Musa. Jadi dengan itu saya menutup majlis kita pada malam ini. Nak memohonlah Ustaz untuk bacakan sedikit doa lah buat kami semua yang hadir pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wassallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih Ustaz.